Selamat datang ke channel Kronologi Seram, channel yang memaparkan dan menceritakan kisah-kisah seram dan misteri dari pelbagai sumber. Jangan mudah percaya dengan kisah yang didengar. Anggap sahaja semua kisah yang didengar adalah hiburan untuk anda. Hospital, tempat di mana nyawa diselamatkan, tetapi juga tempat di mana banyak nyawa yang terpisah dari jasad. Di sebalik dinding-dinding yang sunyi, tersimpan pelbagai cerita yang penuh misteri dan kejadian yang tidak dapat dijelaskan oleh akal. Malam ini, saya akan membawa anda menyelami 3 kisah seram dan misteri yang berlaku di hospital. Dari suara-suara yang datang dari bilik kosong hingga bayangan yang muncul tanpa jasad. Siapkan diri anda kerana cerita-cerita ini mungkin akan membuatkan anda berasa seram setiap kali melangkah ke hospital. Tetapi sebelum itu, jangan lupa tekan butang like, subscribe dan aktifkan loceng notifikasi untuk lebih banyak kisah seram seperti ini. Sekarang, mari kita mulakan. Jika anda berani. Kisah pertama berlaku pada tahun 2019 di Hospital Permaisuri Bainun yang terletak di Ipoh, Perak. Kisah seram ini diceritakan oleh seorang jururawat bernama Sarah. Sarah merupakan seorang jururawat baru yang ditugaskan di Hospital Raja Permaisuri Bainun ini. Setelah beberapa minggu bertugas, beliau sering mendengar cerita tentang wad 13 dari jururawat yang sudah lama bekerja di sana. Wad 13 merupakan sebuah wad yang telah lama ditutup. Wad itu kosong sejak mengalami insiden kebakaran beberapa tahun lalu. Tetapi cerita mengenai suara-suara aneh dari dalamnya sering menjadi perbualan hangat di kalangan kaki tangan hospital. Sarah tidak pernah mengambil serius tentang cerita-cerita tersebut. Dia menganggapnya sekadar gurauan untuk menakutkan pekerja baru. Namun, pada satu malam, ketika dia berjalan melalui koridor yang sunyi seorang diri, dia terdengar bunyi tangisan halus dari arah wad 13. Pada mulanya, dia berasa ragu-ragu, tetapi apabila tangisan itu semakin jelas, dia merasa bertanggungjawab untuk memeriksa. Dengan langkah perlahan, dia menuju ke wad itu. Pintu wad itu nampak sedikit terbuka dan suasana di dalamnya gelap dan nampak seperti tidak terurus. Pada waktu itu, Sarah tidak teringat tentang kisah yang diceritakan tentang wad 13 tersebut. Ketika dia melangkah masuk, tangisan itu tiba-tiba berhenti, menyebabkan keadaan sekeliling menjadi senyap sunyi. Sarah mula rasa tak sedap hati, bulu romanya tegak berdiri. Tetapi atas dasar tanggungjawab, Sarah tetap bertanya. Ada sesiapa ke dekat sini? Tanya Sarah. Tetapi tiada sesiapa yang menjawab. Ketika dia hendak keluar, tiba-tiba dia melihat satu bayangan di sudut bilik. Bayangan itu berdiri tegak di sudut bilik dan memerhatikannya. Keadaan itu membuatkan Sarah terkaku. Bayangan itu menyerupai seorang wanita yang berbaju hospital, rambutnya panjang dan wajah yang mengerikan. Kulitnya seakan-akan hangus terbakar dan mengeluarkan asap putih. Wanita itu berdiri diam sebelum tiba-tiba dia tertawa dengan suara yang menyeramkan.
Sarah yang ketakutan segera melarikan diri dari wad itu dan menuju ke ruangan utama. Lalu, dia bertemu dengan seorang jururawat senior bernama Kak Lina yang bertugas pada malam itu. Kak Lina bertanya kepada Sarah apa yang berlaku kerana dia terlihat tergesa-gesa dan mukanya kelihatan pucat. Sarah pun menceritakan apa yang berlaku, tetapi jururawat itu hanya tersenyum dan berkata, itu cuma roh pesakit lama yang meninggal ketika insiden kebakaran dulu. Sambung Kak Lina lagi, ramai jururawat dekat sini yang pernah ternampak makhluk yang sama. Sarah yang masih terkejut dengan kejadian itu hanya mampu duduk diam dengan wajah pucat. Selepas kejadian itu, jika dia bertugas pada waktu malam, Sarah akan cuba untuk menghindari dari lalu di kawasan Wad 13 tersebut. Namun, setiap kali dia mendekati kawasan itu, dia dapat merasakan kehadiran sesuatu yang mengawasinya dari jauh. Kisah kedua ini diceritakan oleh Ahmad, seorang lelaki berusia 30-an. Ketika itu, beliau dimasukkan ke hospital selepas mengalami kemalangan motosikal yang menyebabkan kakinya patah. Kemalangan itu berlaku sewaktu dia dalam perjalanan pulang dari tempat kerja. Dengan keadaan kakinya yang membengkak dan berbalut, dia dimasukkan ke wad kelas kedua kerana semua wad biasa telah penuh. Wad itu kelihatan lapang dan sunyi. Hanya ada 2 katil, satu miliknya dan satu lagi dihuni oleh seorang pakcik tua yang terbaring lemah, tidak sedarkan diri. Mesin ventilator di sebelah pakcik itu berbunyi perlahan, memecah kesunyian. Setelah selesai prosedur kemasukan, Ahmad berbaring di katilnya. Dia memerhati sekeliling, cuba menenangkan diri. Cahaya lampu malap menambah suasana suram di wad itu. Selepas memastikan keadaan Ahmad stabil, jururawat yang menghantar Ahmad ke wad itu segera keluar dan boleh dilihat jururawat itu agak tergesa-gesa untuk keluar. Tetapi itu tidak mengganggu fikiran Ahmad. Kini hanya bunyi kipas siling yang berpusing dan desiran halus mesin ventilator yang menemani Ahmad. Kakinya berdenyut-denyut sakit dan walaupun keletihan, dia sukar melelapkan mata. Jam menunjukkan pukul 1 pagi. Ahmad akhirnya berjaya tidur, tetapi tidurnya tidak lena. Tiba-tiba, sekitar pukul 2 pagi, dia terjaga. Rasa sakit mencucuk di kakinya membuatkan dia mengerang perlahan. Dalam keadaan yang masih mengantuk, Ahmad cuba mencari posisi yang lebih selesa. Ketika matanya melirik ke arah katil pakcik itu, hatinya tersentak. Pada awalnya, Ahmad hanya memerhatikan keadaan pakcik itu. Tubuh tua yang kurus terbaring di bawah selimut nipis. Tetapi kemudian, dia menyedari sesuatu yang ganjil. Di tepi katil pakcik itu, dalam samar-samar cahaya, kelihatan sesuatu berdiri. Makhluk itu tinggi, dengan tubuh berbulu lebat dan bahu yang bongkok. Matanya merah menyala, menembusi gelap malam. Ahmad tergamam, dadanya berdebar kencang dan peluh dingin mula membasahi dahinya. Makhluk itu tidak bergerak, hanya berdiri di situ, menatap pakcik yang terbaring, tidak sedarkan diri. Ahmad cuba mengalihkan pandangannya, tetapi matanya seolah-olah terpaku pada makhluk tersebut. Suasana terasa begitu menekan, tubuhnya kaku, seperti ada sesuatu yang menahannya dari bergerak. Akhirnya Ahmad berjaya memejamkan mata. Ketika Ahmad sedang memejam mata, dia mendengar sesuatu. Pada mulanya, bunyinya seperti bisikan halus. Tetapi lama-kelamaan suara itu semakin jelas. Suara itu seperti menggumam sesuatu dalam bahasa
yang tidak difahaminya. Ahmad merasakan suara itu datang dari arah makhluk tersebut. Tiba-tiba, Ahmad terdengar pakcik di katil sebelah mengerang perlahan, seolah-olah bertindak balas terhadap suara tersebut. Ahmad memejamkan matanya rapat-rapat, membaca doa-doa yang terlintas di fikirannya. Beberapa minit berlalu dan akhirnya suara itu hilang. Ketika Ahmad memberanikan diri membuka matanya semula, makhluk itu sudah tiada. Namun, suasana suram dan dingin masih menyelubungi wad itu. Ahmad cuba menenangkan dirinya dan akhirnya terlelap semula, walaupun hatinya masih dilanda kegelisahan. Keesokan paginya, Ahmad terjaga dengan bunyi langkah jururawat yang memasuki wad. Dia diberitahu bahawa dia akan dipindahkan ke wad biasa. Ahmad merasa lega, tetapi hatinya masih resah memikirkan apa yang dialaminya malam tadi. Sebelum meninggalkan wad, dia menoleh ke arah katil pakcik itu. Wajah pakcik itu kelihatan tenang, tetapi bayangan makhluk malam tadi masih menghantui fikirannya. Ketika jururawat menolaknya keluar dengan kerusi roda, Ahmad tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Dengan hati-hati, dia menceritakan apa yang dilihatnya malam tadi. Jururawat itu terdiam sejenak, wajahnya berubah sedikit pucat. Dengan nada perlahan, dia berkata, ramai yang pernah nampak makhluk itu. Ia dikatakan saka pakcik itu. Saka itu sudah lama menjaganya, terutama sejak dia jatuh sakit dan tidak sedarkan diri. Saka itu tidak akan pergi selagi pakcik itu masih hidup. Ahmad meremang mendengar penjelasan itu. Perasaan lega kerana meninggalkan wad itu bercampur dengan rasa seram yang mendalam. Dia hanya mampu berdoa agar pengalaman itu tidak akan berulang. Namun, bayangan makhluk itu kekal menghantui fikirannya, menjadi mimpi buruk yang sukar dilupakan. Kisah terakhir diceritakan oleh Faiz, seorang pengawal keselamatan yang bertugas di sebuah hospital di kawasan Johor. Faiz merupakan seseorang yang tidak pernah percaya dengan cerita-cerita seram. Dia menganggap semua itu hanyalah karut-marut untuk mengisi waktu malam yang sunyi. Namun, pada satu malam, berlaku satu kejadian yang mengubah anggapan itu. Pada malam kejadian, lift utama hospital tiba-tiba rosak dan perlu diperbaiki pada keesokannya. Keadaan ini memaksa Faiz melakukan rondaan dengan menggunakan lift lama yang terletak di hujung koridor berdekatan dengan stor barangan lama. Lift itu jarang digunakan kerana lokasinya yang jauh dan ada beberapa kisah seram yang pernah diceritakan. Namun Faiz yang tidak ingin memikirkan semua itu terus menjalankan tugasnya pada malam itu. Dia masuk ke dalam lift itu dan menekan tingkat 5. Ketika lift itu bergerak naik ke tingkat atas, lampunya berkelip-kelip dan bunyi besi saling bergesel seperti situasi di dalam filem seram. Faiz yang mula rasa gelisah, dia cuba untuk berlagak tenang dan menganggap itu hanya lift lama yang sudah uzur. Tiba-tiba, lift itu berhenti dengan hentakan kasar di tingkat 4. Pintu lift terbuka perlahan, mengeluarkan bunyi seretan besi yang nyaring.
hadapannya terbentang koridor yang kelam dan gelap. Bau hapah mula menusuk hidungnya. Faiz yang tidak selesa dan hairan dengan keadaan itu cuba untuk menutup pintu lift tersebut dan naik ke tingkat 5. Sebelum sempat dia menekan tombol lift, tiba-tiba dari dalam kegelapan Faiz ternampak samar-samar satu susuk tubuh seperti wanita sedang berdiri di hujung lorong. Sebagai pengawal keselamatan, Faiz dengan segera menahan pintu lift dan bertanya kepada wanita itu jika dia sedang dalam masalah. Cik okey ke? Nak saya bantu ke? Teriak Faiz dari dalam lift. Dari jauh Faiz boleh lihat wanita itu berpaling dan bergerak ke arah lift. Semakin dekat wanita itu ke arah lift, Faiz rasa semakin berdebar, seolah-olah firasatnya berkata, "Kau tinggalkan saja wanita ini." Namun Faiz tidak mendengarkan firasatnya dan tetap menunggu wanita itu. Ketika wanita itu semakin hampir dan pencahayaan samar-samar dari lift mula menerangi wanita itu, Faiz tersentak dengan apa yang dia lihat. Jantungnya mula berdegup kencang, peluh dingin mula membasahi tubuhnya. Terasa dirinya kaku dan tidak boleh bergerak. Wanita yang ditunggu Faiz kini berjarak lebih kurang hanya 50 meter dari Faiz. Wanita itu mengenakan pakaian hospital yang lusuh. Kulitnya pucat, seakan mayat yang sudah reput. Wanita itu menundukkan kepalanya dan rambutnya yang panjang menutupi wajahnya. Dan apa yang menyebabkan Faiz tersentak adalah wanita yang dia tunggu bukanlah berjalan ke arahnya, tetapi terapung. Kakinya tidak jejak ke tanah dan bergerak semakin dekat menghampiri Faiz. Hati Faiz mula diselimuti rasa takut, tetapi dia cuba mengawal dirinya. Dia mengambil satu langkah ke belakang dan menekan butang untuk menutup pintu lift. Berkali-kali Faiz menekan butang itu, namun pintu itu seolah-olah bergerak teramat perlahan. Dia mula rasa cemas dan nafasnya terasa berat. Faiz merasa itu adalah beberapa saat yang paling lama dalam hidupnya. Pintu lift itu akhirnya tertutup dan turun ke aras bawah. Tetapi sebelum pintu itu tertutup sepenuhnya, Faiz sempat menoleh ke arah wanita tersebut. Wanita itu mendongakkan kepalanya memandang Faiz, lalu melemparkan senyuman yang menyeramkan. Dan Faiz terdengar suara wanita itu sedang ketawa kecil. Faiz yang hampir hendak pitam dengan situasi itu mula bersandar di dinding lift dan beristighfar berkali-kali untuk menenangkan hatinya. Jantungnya masih berdetak laju kerana terkejut dengan apa yang dialami. Akhirnya lift tiba di tingkat bawah. Pintunya terbuka dan Faiz meluru keluar menuju ke pos keselamatannya. Dia masuk dan duduk dengan muka pucat. Rakan sekerjanya, iaitu Pak Mat, merupakan seorang pengawal keselamatan yang lama. Pak Mat datang menghampiri Faiz dengan wajah serius. "Kau nampak dia, kan? Perempuan tingkat 4?" tanya Pak Mat. Faiz hanya mengangguk, tidak mampu berkata apa-apa. "Aku lupa nak beritahu kau tadi, kalau lift utama rosak, jangan guna lift belakang tu. Guna je tangga, sebab kalau nasib tak baik, kau akan jumpa dia. Dia dah lama ada dekat tingkat 4 tu. Tingkat 4 tu tutup pun sebab ramai yang dah kena ganggu dengan dia." Jelas Pak Mat lagi. Faiz yang masih dalam keadaan terkejut hanya diam ketika Pak Mat menjelaskan tentang tingkat 4 itu. Keesokannya Faiz tidak dapat hadir ke tempat kerja kerana demam yang teruk. Sejak malam itu, Faiz tidak pernah lagi menggunakan lift lama itu. Tetapi setiap kali dia mendengar bunyi lift bergerak sendiri, terutama pada waktu malam, dia tahu dia tidak sendirian dan dia tahu wanita itu mungkin sedang memerhatikannya, menunggu.
Itulah 3 kisah seram yang berlaku di hospital, tempat yang sering dianggap penuh misteri dan kejadian yang sukar dijelaskan. Setiap cerita membawa kita ke dimensi lain, membuat kita tertanya-tanya, apakah benar kita bersendirian di dunia ini? Atau adakah sesuatu yang sentiasa memerhati dalam bayang-bayang? Jadi, apakah pendapat anda? Adakah anda percaya dengan kisah-kisah ini? Atau adakah ia sekadar cerita dongeng yang ditokok tambah? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Jika anda pernah mengalami peristiwa seram, kami ingin mendengarnya. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak terlepas kisah-kisah seram yang seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Sampai jumpa di video yang akan datang. Ingat, bukan semua yang anda lihat adalah nyata dan bukan semua yang nyata dapat anda lihat.